Okay, Assalamualaikum semua pelajar. Hari ni sempena PKP ni kita nak belajar berkenaan dengan sistem penyejukan enjin. Okay, sistem penyejukan enjin ni fungsi dia untuk mengawal suhu enjin supaya sentiasa optimum lah, supaya sentiasa optimum untuk penggunaan enjin lah. Enjin ni dia tak sejuk dan dia tak panas sangat, tak sejuk sangat. Sebab itu suhu yang tak sesuai untuk enjin lah. Okay, untuk enjin biasanya suhu yang sesuai untuk enjin supaya efisien dan supaya jimat minyak biasanya antara 90 degree lah, 90 darjah Celsius hingga 95 darjah Celsius. Itu suhu yang sesuai untuk enjin bekerja lah. Maknanya masa tu jimat minyak enjin pun power tak? Jadi sistem penyejukan ni dia terdiri daripada banyak komponen lah. Okay, banyak komponen. Okay, antaranya kita ada, okay, ni kita ada radiator. Okay, ni radiator. Okay, ni radiator. Ni radiator cap ataupun penutup tangki air, penutup radiator. Kita ada upper hose. Ni upper hose. Okay, kita ada lower hose. Lower hose sambung ke bawah radiator lah. Okay, upper hose sambung atas radiator. Lower hose sambung ke bawah radiator. Okay, kita ada thermostat. Okay, thermostat untuk enjin Myvi ni. Okay, ni Myvi. Okay, kita ada dalam ni lah. Okay, dalam ni kita ada thermostat. Okay, ni thermostat. Kemudian kita ada water pump. Okay, water pump. Okay, ni. Okay, tu belting untuk water pump lah. Ni. Okay, tu belting untuk water pump. Okay, ni. Nampak tak? Okay, water pump ni dipusing oleh belting lah. Belting tu akan pusing bila enjin hidup. Okay, bila enjin hidup, water pump akan pusing dan air akan berpusing lah. Okay, lagi kita ada spare tank. Okay, ni spare tank. Okay, spare tank. Lepas tu kita ada radiator fan. Ni radiator fan. Okay, radiator fan. Lagi kita ada ni lah. Okay, kita ada ni coolant ataupun cecair penyejuk, coolant. Okay, setiap komponen ni ada fungsi dia. Okay, dia ada fungsi dia. Jadi untuk masalah untuk sistem penyejukan enjin ni, jadi setiap komponen dia ada fungsi dia. Okay, contoh saya nak terangkan setiap fungsi fungsi untuk setiap komponen. Okay, untuk komponen yang paling utama ni kita ada, okay, ni radiator. Okay, radiator ni kita tengok dia ada siri-siri aluminium lah. Biasa dia buat daripada aluminium. Dan fungsi dia untuk membebaskan haba ke persekitaran lah, melalui angin yang lalu ikut siri-siri ni. Angin lalu ikut siri radiator ni, dia akan dibebas bila siri ni akan menyerap haba daripada cooler ni. Lepas tu dia akan menyerap haba. Okay, bila radiator fan hidup, pusing, okay, haba akan dibebaskan dan diserap oleh angin sekeliling lah. Okay, sekeliling angin tu akan lalu ikut ni dan akan membebaskan haba. Tujuan dia untuk membebaskan haba untuk menyejukkan coolant dalam radiator ni. Okay, coolant dalam radiator. Okay, tu fungsi radiator. Okay, biasanya dibuat daripada aluminium lah. Aluminium dan biasa duduk di depan kenderaan. Dan ada radiator fan. Okay, lepas tu kita ada thermostat. Okay, sini ada thermostat. Okay, thermostat ni ada kenderaan, ada enjin yang diletak di upper hose. Okay, upper hose dia akan letak sini. Okay, ada enjin yang akan letak di upper hose sini. Dan ada juga enjin yang letak di lower hose. Okay, tengok pada enjin lah. Untuk Myvi ni dia letak sini. Okay, fungsi dia, thermostat ni dia akan terbuka. Biasanya
Kalau enjin sejuk dia akan tertutup. Tapi bila enjin sudah sampai suhu yang optimum lah, maknanya suhu yang bukan optimum lah, suhu biasanya dia akan buka pada suhu 90 darjah Celsius hingga 100 lah, lebih kurang tak. Jadi bila sampai suhu 100 je, dia akan buka untuk membolehkan air ni masuk ke radiator dan balik ke enjin. Okey, bila suhu sampai 90 darjah Celsius, okey, ni buka. Nah, sebelum tu dia tutup. Nah, sebab apa ditutup? Sebab untuk memastikan enjin sampai ke suhu yang optimum lah, untuk memudahkan enjin naik kepada suhu yang optimum. Nah, enjin tak sejuk. Tak nak enjin sejuk. Sebab apa? Bila enjin sejuk, pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna. Jadi dia akan tunggu sampailah enjin tu betul-betul panas, baru dia buka sini untuk bolehkan penyejuk yang sudah panas tu, coolant yang sudah panas, masuk ikut upper hose. Okay, ni yang panas dah. Masuk ikut upper hose dan yang sejuk akan masuk ikut lower hose ke enjin. Bila dah masuk yang sejuk ni, bila termostat tu tahu dah dapat kesan suhu yang sejuk sudah masuk, jadi dia akan tutup balik dia punya termostat. Okey, tutup balik dia punya termostat. Okey, ingat upper hose untuk masuk cahaya yang panas dan disejukkan oleh radiator. Lepas tu lower hose bila untuk masuk yang coolant yang sejuk masuk ke enjin. Dia nak tukar coolant panas masuk ke radiator, coolant sejuk masuk ke enjin. Untuk mengawal suhu lah. Bila cukup je suhu dah kembali sejuk, termostat ni akan tutup balik. Okey, begitulah selagi enjin hidup. Bila dah panas dia akan buka. Okey, yang panas masuk sini, yang sejuk masuk ke enjin, dia akan tutup balik. Okey. Tu fungsi termostat. Okey. Lepas tu fungsi water pump. Okey, water pump air ni fungsi dia bila enjin hidup dia akan berpusing. Bila berpusing sama macam konsep ni lah. Enjin air kat rumah kita tu, bila dia pusing maka adalah cahaya yang mengalir. Tapi walaupun enjin hidup dan dia berpusing, kalau termostat tak buka, okey, coolant tu hanya akan berpusing dalam blok enjin saja. Sebab tu dia ada bypass hose ni. Okey, ni ada satu lagi bypass hose, maknanya bila termostat sini tutup, okey, coolant tak boleh lalu kat ni, tapi dia boleh lalu ikut sini. Okey, dia akan pusing masuk dalam sini balik. Okey, tak perlu sejukkan dia sebab dia tak cukup panas. Tak. Dia akan pusing ikut sini dan masuk ke enjin balik. Okey, sebab apa? Sebab dia tak panas. Bila dia panas, sini akan buka. Okey, dia akan masuk ikut upper hose dan yang sejuk akan masuk sini. Okey, itulah fungsi untuk mengawal suhu enjin. Okey. Okey, jadi upper hose coolant yang panas masuk, lower hose coolant yang sejuk keluar ke enjin. Okey, lepas tu kita ada lagi fungsi yang komponen yang penting juga ni. Kita ada radiator cap. Okey, ni sudah tercabut dia punya stiker. Okey. Radiator cap ni fungsi dia untuk mengawal tekanan dalam sistem penyejukan enjin lah. Untuk mengawal tekanan dalam sistem penyejukan enjin, sebab bila kita tengok ni dah ada, kita ada spring ada spring, dan biasanya tekanan yang sesuai ikut kepada radiator cap lah, dan ikut kepada spek pengeluar enjin tu. Jadi tekanan biasanya kalau untuk Myvi saya rasa dalam 100 kilopascal ataupun 0.9 bar lah, 0.9 bar. Ada enjin 1 bar, ada enjin 1.1 bar. Jadi untuk Myvi ni saya ingat dalam 0.9 bar lah. Jadi maksud dia apa dia? Maksudnya bila kita tutup ni, kita start enjin panas, maka coolant dalam enjin ni akan mengembang lah. Sebab memang sifat fizik lah. Sifat fizik cahaya ni bila dia panas dia akan mengembang, bila dia sejuk dia akan mengecut. Okey, bila dia panas dia mengembang. Jadi pengembangan dia tu akan menyebabkan berlakunya tekanan dalam sistem penyejukan. Jadi bila berlakunya tekanan, maknanya untuk mengelakkan hose ni daripada pecah, hose getah kita ni daripada pecah, kita kena bebaskan tekanan. Okey, bebaskan tekanan. Jadi fungsinya ni lah, fungsi radiator cap.
Okey, fungsi ni dia ambil alih oleh radiator cap. Bila 0.9 bar je, dia akan terbuka dan akan menyebabkan cecair yang panas tu, cecair yang bertekanan tu akan keluar masuk ke ni reserve tank. Okey, dia akan masuk sini. Jadi cecair yang lebih tu akan masuk sini lah. Cecair yang bukan cecair yang lebih, cecair yang dah cukup tekanan tu akan keluar masuk ke reserve tank. Okay, tangki limpah lah, tangki limpah. Okey, lepas tu tu masa enjin panas. Tak. Bila kita dah selesai naik kereta, kita matikan enjin. Okey, dalam lama-lama enjin akan sejuk. Okey, bila enjin akan sejuk, cair dalam semenyejuk dalam ni akhirnya akan mengecut. Bila dia mengecut, tekanan akan jadi rendah, maka dia akan menyedut balik cair dalam ni. Okey, menyedut balik ikut hose ni masuk balik dalam radiator. Dan itu untuk memastikan coolant kita sentiasa ada lah. Maksudnya coolant kita sentiasa ada, tidak akan kering. Tidak akan kering. Sebab tu dalam reserve tank ni dia ada dia punya sakat lah, minimum dengan maksimum. Okey, ni minimum, ni maksimum. Okey. Sebab bila dia dah panas, dia akan masuk. Jadi untuk maksimum dia akan naik sikit. Lepas tu bila dia enjin sejuk, dia akan sedut balik, turun kebalik kepada maksimum ni lah. Okey. Kena pastikan reserve tank ni ada coolant. Jangan biar dia kosong. Sebab dia akan sedut balik. Okey, itu antara fungsi itu antara komponen yang ada dalam ni lah, dalam sistem penyukan enjin. Okey, dalam blok ni ada banyak water jacket. Mana bila berlaku pembakaran akan ada haba, dan haba tu akan ditransfer, akan dipindahkan kepada coolant. Di sinilah dalam blok ni. Dia akan pindah kepada coolant tu yang akan bawa haba tu datang ke fan, radiator. Okey, satu lagi komponen radiator fan. Okey, radiator fan ni dia akan hidup bila suhu dah cukup panas. Okey, maknanya dari mana dia tahu suhu panas atau dia akan tahu daripada daripada sensor temperature sensor, water temperature sensor ataupun coolant temperature sensor. Okey, ni coolant temperature sensor, dia akan bagi tahu kepada ECU bahawa suhu dah cukup panas. Okey, masa tu ECU akan arahkan radiator fan untuk pusing. Okey, bila dia pusing, barulah coolant yang panas dalam radiator ni dibebaskan haba dia oleh radiator. Okey, dia bukan pusing sokma dah. Dia bukan pusing straight. Okey, bila cukup panas baru dia pusing. Okey, sebab tu kadang-kadang kita dengar bunyi kipas hidup, kipas on. Lepas tu dia akan off. Dia akan tutup sendiri. Maknanya tu okey lah. Sistem tu okey. Okey. Okey, tu sajalah. Agak-agak faham lah aku dah. Okey.